سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Surah Rum ayat 41. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi kesempatan, diberi ruang oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita berada di rumah, di dalam online ini, dalam suasana yang insya-Allah mudah-mudahan selesalah kita berada di rumah masing-masing insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman dan juga memberikan kita keyakinan dan istiqamah untuk sentiasa kita menuntut ilmu, dan mudah-mudahan ilmu itu akan membolehkan kita ini menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya insya-Allah. Baik ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada pagi ini kita nak bicarakan tentang nilai alam sekitar kepada umat akhir zaman. Nama tajuk nampak macam semua boring kan tajuk ni. Kata umum sangat ni. Kita akan bagi dua keadaan. Satunya, kenapa kita nak bicara tentang alam sekitar dan bukan alam semula jadi. Yang keduanya, dalam konteks kebersihan atau dalam konteks kesucian yang Nabi telah ajarkan kepada kita. Pertama sekali, kenapa kita tak boleh nak sebut alam semula jadi? Kenapa kita sebut alam sekitar? Dunia kita ni, alam kita ni, ada pemilik dia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam kita ini dengan sebaik mungkin. Dan semua benda yang Allah cipta itu ada keistimewaan masing-masing. Dan semua Allah cipta itu adalah untuk kepentingan dan kegunaan makhluk-makhluk Allah ciptakan. Maka bila ada pencipta, maka istilah alam semula jadi itu tidak tepat. Maksudnya alam itu bukan semula jadi tercipta. Bahkan Allah menciptakan alam itu. Bila Allah menciptakan alam itu, maka pada satu ketika nanti Allah akan memusnahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, iaitu kiamat akan berlaku. Okey, baik. Maka bila mana Allah Subhanahu wa taala gunakan alam kepada kita ini, sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, surah Ar-Rum ayat 41. Yang mana alam-alam yang kita duduk ini, yang kita secara sinonim tak boleh larilah dengan alam sekitar ni. Kita keluar, akan melihat pokok, akan melihat tanah yang kita berjalan dan sebagainya. Itu semua adalah perkara-perkara yang sinonim dengan kehidupan kita. Tapi Allah kata dalam Quran, secara jelasnya, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di lautan dengan asbab apa? Asbab ialah dilakukan oleh tangan manusia. Aydin nas, tangan-tangan manusia. Maka kenapa kita nak ceritakan kepada, kita nak bahaskan kepada semua hari ini tentang kerosakan alam sekitar ni? Kerana kita berada pada akhir zaman dan manusia pada akhir zaman akan mengejar satu kedudukan, iaitu nak memperolehi kenikmatan yang meluas tetapi melangkaui apa yang batasan Allah Subhanahu wa taala telah letakkan. Allah kata bumi kita ni, gunung ganak ni tunjang pasak bumi, itulah tempat kita tarah. Habis banjir. Itu mukadimah ni lah. Tapi nak katakan secara umum ni adalah kita semua ini bertanggungjawab untuk menjaga alam sekitar. Sekalian makhluk kita ni atas dunia ni, kita sebagai manusia, Allah bagi akal kepada kita ni, perlu untuk kita menjaga alam sekitar. Alam sekitar ni kita nak ceritakan benda utama ialah tentang udaranya, tentang kebersihannya dan sebagainya. Contohlah, kita jangan nak ambil jauh sangat. Contohlah kita kata nak menjaga alam sekitar, kita ni bukanlah kerja ke alam sekitar, jaga alam sekitar ni. Tapi contohlah kalau kita katakan, kita buka pintu rumah kita, cuba kita lihat, bukan di depan, di belakang rumah kita, apa yang kita akan nampak. Contoh kalau kita hidup dalam komuniti rumah teres, perumahan, yang mana rumah jiran tetangga itu adalah yang berdekatan. Cuba kita buka pintu belakang. Apa first yang kita akan tengok? Akan tengok adakah lorong belakang itu cantik sebagaimana lorong depan?
cuba lihat dalam longkang ni. Adakah longkang belakang itu sebagaimana lorong depan? Itu yang kita kena nilaikan. Kenapa kita katakan di sini? Alam sekitar tu, dia bermula daripada kita sendiri. Kerosakannya, pencemarannya, tengok dalam longkang kita tu. Saya nak sentuh ni, Pak ni. Sebab apa saya melihat bahawa bila mana adanya penyakit, ada denggi dan sebagainya, pihak kerajaan datang, KKM datang nak buat semburan dan sebagainya, yang implikasi besarnya adalah, yang kesannya adalah kepada kita semua. Tengok sendiri. Kata-kata kita bersih depan, belakang tak bersih, kita bersih halaman kita, jika kita tak bersih. Nak gambarkan bahawa kalaulah nak jaga sungguh-sungguh, memang tiap-tiap hari, tiap minggu kena buat gotong royong lah kali bukan. Sebab apa? Sebab kita sendiri ni tidak menjaga alam kita sendiri. Nak buang, tengok sistem buangan masuk longkang sebagainya. Itu konteks rumah teres lah, rumahan. Kalau kita ada rumah kampung, rumah banglo lah contoh, rumah banglo dan sebagainya. Rumah kita ni sebuah, tak ada kiri kanan dan sebagainya. Lihat pula lepas pagar kita tu, apa yang kita tengok. Dengan semak samun dan sebagainya. Itu gaya kehidupan yang bukan Nabi ajar kepada kita, iaitu menjaga kebersihan dan dalam masa yang sama kita menjaga alam sekitar. Jadi itu antara perkara yang telah diterapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala menggesa kepada penjagaan alam sekitar ini sebagaimana yang Allah sebut dalam Quran, wa ila samud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruh thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Apa maksudnya? Dan kepada kaum Samud kami utuskan saudara mereka iaitu Nabi Saleh. Kemudian dia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Dialah yang menjadikan kamu daripada bahan-bahan bumi serta menjadikan kamu makmurkannya. Oleh itu, mintalah ampun kepada Allah daripada perbuatan syirik. Kemudian kembalilah kepadanya dengan taat dan tauhid. Sesungguhnya Tuhanku sentiasa dekat, lagi sentiasa memperkenankan permohonan hamba-Mu. Yang kita nak gariskan di sini adalah bagaimana Allah kata, Dia, iaitu Allah, yang menjadikan kamu daripada bahan-bahan bumi. Kita semua ni dijadikan daripada tanah, bahan-bahan bumi. Kita sedar kita daripada tanah dan kita akan kembali ke dalam tanah. Dia kena sedarlah bahawa kita semua ni akan kembali ke dalam tanah. Sebagaimana yang kita tak ketahui bahawa bagaimana kita ni semua akan mati, semua akan meninggal dunia, semua tempoh dan ketika sahaja yang akan menentukan kepada kita lah. Asal kita daripada tanah dan kita kembali kepada tanah. Okay? Maka Allah kata dalam surah Hud tadi, serta menghendaki memakmurkannya. Allah jadikan kita daripada bumi, daripada tanah itu, bahan-bahan bumi, dan Allah nak kita makmurkan bumi kita ni. Nak jaga lah maksudnya, nak jaga bumi kita ni. Jaga bumi kita ni. Ini bukan cerita landscape ni. Yang kata, Ustaz ni kita suruh buat landscape kat rumah ke apa. Bukan cerita landscape ni. Jenuh kita nak cari pasir balik kan, cari pasir, cari bunga lah. Sebab dia bukan maksudnya kita nak memakmurkan bumi Allah ni kena buat landscape yang tak. Kita kena jaga. Tak ada kotoran, tak ada semak samun dan sebagainya. Jaga bersihan, dia nampak ceria. Ceria di mata orang dan di mata kita. Tengok Allah cantiknya, indah. Ya, kalau kita sampai ke rumah Allah, tengok rumah orang tu semua, kat depan rumah tu berlongok semua. Dengan kayu kat situ, dengan barang motor, kereta, semua longok kat depan rumah. Jadi dia menyebabkan ketidakharmonian di antara kita dengan alam sekitar. Walaupun nampak secara umum begitu, tapi dia menyebabkan, ada psikologinya menyebabkan hubungan kita itu baik dengan alam sekitar. Baik. Maka Imam Al-Qurtubi, bila mana dia mentafsirkan ayat tadi, ayat berkaitan dengan wa ila samud akhahum salihah itu, maka sebahagian ulama menjelaskan bahawa kewajipan untuk memakmurkan bumi Allah ni, kita jadi kewajipan nak makmurkan bumi Allah ni. Jadi tak boleh sewenang-wenangnya lah, berpatangan, tak apalah, kata duduk rumah-rumah teres, rumah yang berjengkit ni, biarlah rumah lain buat, rumah kita tak buat, tak apalah. Tak boleh, kita kena sama-sama. Kita tengok, bukan kita nak memuji
negara-negara yang hebat. Contoh macam Singapura, contoh macam Jepun dan sebagainya. Kita tengok bagaimana mereka menjaga alam sekitar mereka. Nak mencari sampah memang agak sukar. Apatah lagi kita nak melihat kekotoran lah. Jadi itu antara mereka ajar. Mereka didik generasi-generasi mereka tu. Lihat tandas mereka bersih. Lihat kawasan-kawasan perkestaran bersih dan sebagainya. Ya? Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, di sebalik kita nak memakmurkan bumi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman dalam Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 56, Allah kata, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tam'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya, dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang kalau tidak diterima, dan juga dengan perasaan terlalu berharap supaya makbul. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang yang memperbaiki amalannya. Maka perkara yang pokok Allah kata, wala tufsidu fil ard. Jangan kamu berbuat kerosakan di bumi sudah Allah menyediakan segala yang bawa kebaikan kepadanya. Jangan melakukan kerosakan. Rosakan kita merujuk kepada keadaan kita dalam kehidupan kita seharian. Apa sajalah, apa saja kerosakan yang berlaku yang kita buat. Kerana apa-apa sahaja perkara yang kita buat itu sekiranya bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, maka Allah akan benci perkara itu. Baik. Jadi apakah ancaman buat para pemusnah ni? Orang yang suka buat kerosakan ni. Buat kerosakan ni maksudnya mereka ni memang tidak menjaga. Sengaja biar sambung di belakang rumah dan sebagainya, sengaja tidak membersihkan, sengaja dia menyebabkan benda itu sepatutnya mengalir baik, air itu jadi tersumbat dan sebagainya. Dia tidak menjaga keharmonian di antara manusia dengan alam sekitar. Maka bila mana Allah kata apakah ancaman kepada orang yang membuat kerosakan ini, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan kepada kita bahawa ujian dan bencana yang melanda umat Islam, umat akhir zaman pada hari ini disebabkan ramainya manusia telah kufur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat apa? Nikmat keadaan yang segar, nikmat keadaan yang selesa tanpa ada musibah. Tuan-tuan, hari ini saya rasa tempat tuan-tuan dan ibu-ibu ayah sekalian pun dalam keadaan yang tak ada banjir kan, tak ada banjir, tak ada rimut taufan, tak ada, dalam keadaan yang aman. Nikmat itulah sebenarnya kita ini kufur kerana ketika kita tak dapat, kita tak merasai musibah itu, kita dalam keadaan yang terlupa. Oh, itu nikmat yang besar Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kita relax ni, tak ada banjir, tak ada apa, kita relax, kita fikir. Bila banjir besar berlaku, air bertakung, kita dah panik. Kenapa ni berlaku? Tengok saliran tak betul dan sebagainya. Tengok siapa yang menyebabkan saliran tak betul. Tengok manusia itu sendiri yang buat kerosakan. Bagi longgok semua masuk longkang, bisnes kesakut longkang, banjir kilat masuk dalam bilik, dalam rumah dan sebagainya. Kita menyalahkan, oh ini longkang sebagainya, kita sendiri. Kita tidak menjaga, yang akhirnya menyebabkan kerosakan kepada kita sendiri. Ya. Maka di sini gambarkan bahawa disebabkan sifat kufur manusia, tidak mensyukuri nikmat apa yang Allah bagi pada kita, dan banyak melakukan maksiat pun sama juga, seterusnya mengambil hak-hak orang lain. Itu antara menyebabkan bencana itu sampai. Maka disebabkan tidak, atau kita kata kufur nikmat yang Allah bagi pada kita ni, antaranya lah dengan membuang sampah dengan suka hati. Walaupun tu sampah dah dibekalkan siap-siap, tapi buang ikut dan juga. Ini kita tak nak menundin jari kepada sesiapa lah. Ini tanya, tepuk dada, tanya diri sendirilah bagaimana keadaan kita. Saya rasa majoriti lah. Kalau di bandar begitu, di kampung begitu, kalau kita nak salahkan kepada pihak berwajib sahaja, tak ada juga. Sebab kadang-kadang orang kita sendiri dah tahu dah tu sampah itu dah penuh. Cubalah pergi ke tempat yang lebih atau tempat lain nak buang sampah. Satu. Kalau boleh alternatif lain lah. Ataupun kadang-kadang tu sampah tu kosong, tapi nak mudah cara, busuk punya pasal, campak ikut dan tak masuk tu sampah dah melonggok kat tepi. Campak suka hati. Tak masuk tu sampah. Tak gol, tak masuk tu sampah. Tapi jatuh kat tepi, tak ambil lah.
Ataupun letak dalam tabonet kereta, jatuh tu jalan, tak ada kutip lah, dia biar berlongkok kat situ je. Itu antara benda-benda yang hasil daripada orang kita sendiri, manusia itu sendiri. Yang mana sister itu tahulah sister daripada rumah kita. Sister rumah kita. Dah tahu dah bila mana kita ni dah letak atas bonet kereta ke, kalau benda itu secure, tak jatuh, tak apa, ni persilakan, tak ada masalah. Tapi kalau jatuh, sila bertanggungjawab. Buang sampah pun sama. Dah tahu sampah banyak, cuba ikhtiarkan ke tempat yang lain supaya tidak berlonggok. Allah, berlonggok banyak sangat. Kalau ikutkan schedule yang dibuat oleh orang yang kutip sampah tu, memang tak akan dapatlah situasi berlonggok sampah tu. Tapi disebabkan orang kita kadang-kadang letak ikut dan sebagainya. Ni setengah-setengah tempat lah. Mungkin tempat-tempat lain tu tiada masalah. Tapi setengah-setengah tempat begitu. Okay. Baik. Kemudian kita lihat ni, saya ambil contoh berkaitan sampah lah. Yang lain tu saya tak kira lah. Yang lain tu berkaitan dengan asam dan sebagainya tu kita serahkan kepada pihak-pihak yang berkuasa lah, sebab dilibatkan satu industri besar. Kalau ke kampung masalah kampung ni jenis buang kat luar. Belakang rumah tu memang tempat buang sampah ya. Ini masih ada di kampung-kampung. Saya masih ingat kalau ada di kampung dulu, memang belakang rumah tu memang tempat buangan sampah. Dulu kampung dia macam tempat itu, dia belakang rumah tu dia memang hutan. Dan kebiasaan sampah itu akan dibuang di belakang. Dan kawasan kampung itu kebiasaan akan banjir 2 kali setahun atau sekali setahun. Bila banjir, maka banjir itu akan bawa semua sampah-sampah itu ke tempat lain. Jadi nak salahkan siapa sebenarnya? Kenapa di situ tempat buang sampah? Mungkin dikatakan bahawa nak buang sampah kat mana kampung, nak buang kat tu sampah jauh. Alternatif di kampung satu je, tak dua. Kalau tidak menanam sampah itu ataupun bakar, itu je. Dia tidak boleh nak buang semena-mena begitu. Jadi menyebabkan banjir dan sebagainya. Jadi kotor. Jadi penyakit dan sebagainya akan datang. Okay? Baik. Aktivitis yang diceritakan tadi itu telah menjadi tabiat umat akhir zaman. Kita ni banyak makan, tuan-tuan, ibu-ibu ayah sekalian. Kita banyak makan, kita banyak menghasilkan bahan sisa ni. Tengok. Mungkin ibu-ibu lah lebih mengetahui. Dekat dapur kita tu, kalau kita ni yang rajin masak, berapa kali kita buang sampah nantung tu keluar. Mungkin sekali sehari dan sebagainya. Katakan banyak penggunaan bahan sisa tu. Kalau sekali sehari kita buang masuk. Nak gambarkan bahawa banyaknya sisa. Jadi tabiat kita adalah banyak mengeluarkan sisa, tapi tabiat paling buruk adalah kita tidak mampu nak menguruskan sisa itu dengan baik. Longgongkan dan sebagainya menyebabkan dia tersumbat. Okay? Jadi apa kesannya? Ia akan menjadi kesan kepada kesejahteraan kita ni dengan alam sekitar. Maka apa tanggungjawab kita? Tanggungjawab kita adalah saling memerlukan, saling menjaga alam sekitar kita, kerana alam sekitar ni dia ada perkaitan khusus dengan kebersihan yang Nabi SAW anjurkan kepada kita. Ya. Nabi SAW cerita kepada Allah, Nabi SAW telah bagi tahu kepada kita dalam satu hadis, inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa'i. Dalam satu hadis yang dibicarakan ini, Nabi cerita pada kita sesungguhnya dunia ini manis dan menghijau. Dunia-dunia yang diceritakan ini manis dan menghijau. Dia beza. Kalau kita duduk kampung lain, duduk bandar lain, memang beza. Sebab tu kadang orang bandar dia pergi masuk kampung, dia pergi berkenalan di kampung, nak dapatkan aura positif, keindahan, keceriaan, nak dapatkan keselesaan di kawasan kampung tu. Sebab sangat-sangat berbeza dengan apa yang kita rasa di bandar. Di bandar ni tak ada rasa nak rasa menghijau, tak ada sangat. Dia rasa macam berasap dan sebagainya. Itu sajalah kalau di kawasan di bandar ni. Okay? Jadi digambarkan di sini, sesungguhnya dunia itu manis dan menghijau. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyerahkan urusan dunia kepada kamu semua. Allah bagi urusan kita jaga dunia ni sebaik yang mungkin. Okay? Jadi yang diceritakan di sini berkaitan dengan kebersihan dan sebagainya memang dia berkait rapat dengan kehidupan kita sebagai manusia. Ya? Baik. Apa yang kita nak gambarkan di sini iaitu
kebersihan yang telah diceritakan tadi, kita cerita tentang alam sekitar. Yang part kedua itu, kebersihan yang berkaitan dengan alam sekitar itu, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan kepada kita bahawa kebersihan itu sangat-sangat penting kepada kehidupan kita. Sampai kita nak solat pun kita kena wuduk, kita kena bersuci dan sebagainya. Okay? Kalau kita lihatlah dalam sudut bahasa dia kata an-nazafah tu. An-nazafah tu merujuk pada penyucian. Kalau at-taharah merujuk pada bersih. An-nazafah wa taharah. Okay? Maka kita nak dapat gambaran di sini adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam satu hadis riwayat Tirmizi, innallaha tayyibun yuhibbut tayyib, nadhifun yuhibbun nadhafah, karimun yuhibbul karama, jawad yuhibbul juda, fanadhifu arahu qala afniyatakum wala tashabbahu bil yahud. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu baik dan dia menyukai kebaikan. Innallaha tayyibun yuhibbul tayyib. Allah itu baik dan suka kebaikan. Allah itu bersih, nadhifun yuhibbun nadhafah, dan Allah itu suka kepada kebersihan. Allah itu mulia, dia menyukai kemuliaan. Allah itu dermawan, dia menyukai kedermawaan. Maka bersihkanlah olehmu tempat-tempatmu dan janganlah kamu menyerupai Yahudi. Allah jelaskan di sini dari hadis Tirmizi ini, jelas bahawa Allah ni sukakan kebaikan dan Allah nak kita ni jadi baik. Allah itu bersih dan Allah suka kebersihan. Maka bila mana Allah suka kebersihan, pasti Allah suruh kita jaga kebersihan. Dan Allah kata wujud sekali, Nabi kata wujud sekali, Allah suka kepada kebersihan ini dan janganlah kamu menyerupai tempat-tempat kaum Yahudi. Wallahu a'lam lah tempat kaum Yahudi macam mana, mungkin kotor dan sebagainya, kita tak nak perkara itu berlaku lah. Okay? Maka digambarkan di sini, kebersihan ini dia meluas. Dia meluas dari sudut pakaian kita, dari sudut nafas kita dan sebagainya. Apa kita nak ambil satu part yang kita rasakan penting berkaitan bau mulut. Bau mulut kita ni sampaikan Nabi bagi dalam satu hadis. Man akala sauman aw basalan falyatazilna aw liyatazil masjidan. Ya. Siapa yang makan bawang putih atau bawang, maka jarakkanlah mereka daripada kami. Atau jarakkanlah daripada masjid kami. Nak gambarkan Allah sangat, Nabi ni nak cerita pada akhlak Nabi ni supaya bersih dan tidak mengganggu orang lain. Hatta bau mulut makan bawang pun minta dia jauh-jauh, tak payah datang lah. Sebab apa? Sebab bawang ni dia mengeluarkan bau. Kalau kita biasa dengan orang yang kuat makan bawang, memang dia akan bau, badan akan bau, peluh akan bau dan sebagainya. Kalau kita lihat ada mereka-mereka yang memang suka dengan bawang ni, kalau kena panas, berpeluh dan sebagainya, memang dia akan mengeluarkan satu bau yang kurang menyenangkan lah. Jadi Nabi jelaskan di sini, kalau boleh, maka jarakkanlah mereka daripada kami. Jarakkan, jangan duduk dekat-dekat. Sebab nanti bau busuk. Ini dah busuk. Maka Imam An-Nawawi menjelaskan hadis Jabir mengatakan bahawa larangan ini larangan untuk menghadiri masjid. Bukan larangan makan bawang tu. Nak makan bawang tak apalah, kita sudah kata Ustaz kata tak boleh makan bawang ni, jenuh tak boleh masak makan bawang ni. Makan apa? Makan potato lah hari ni, kenapa? Ustaz kata tak boleh makan bawang, timbul busuk kan. Maksudnya bukan larangan itu makan bawang. Cuma kalau makan bawang itu makan begitu sahaja, menyebabkan bau mulut kita tu keluar, maka kita kena elakkan berada berhadapan atau berdekatan dengan orang-orang ataupun masuk dalam masjid. Kalau kita tumis bawang tu, maksud kita masak bawang tu, dia tak ada bau sangat. Mungkin yang digambarkan di sini adalah makan bawang makan begitu sahaja. Kalau contoh makan bawang tanpa masak dan sebagainya, memang dia akan mengeluarkan bau lah. Wallahu a'lam lah. Mungkin begitulah maksudnya. Okay? Jadi makan bawang tak masalah, cuma bila kita makan bawang dalam kapasiti yang banyak mungkin, bila kita berpeluh sebagainya, dia akan mengeluarkan bau yang tidak enak. Itu satu gambaran lah. Tapi kalau kita makan dan sebagainya, kita gosok gigi, tak masalah. Sama dengan kaedah ini, orang makan durian. Makan durian ni, ibu yang sekalian, kalau orang suka makan durian, dia makan, sedap. Tapi orang yang bau durian tu, Masya Allah, dia boleh busuk sakit kepala. Contohlah kita pergi solat. Pergi solat itu, ruangan dalam masjid itu beraircon.
Durian ni dia akan keluarkan gas, angin tu. Gas tu. Sendawa keluarkan gas, bau durian. Dia bau satu masjid busuk. Padahal kita makan elok je. Tapi kalau sendawa, dia keluarkan satu bau yang busuk. Jadi ini yang kita perlu elak. Ini gambaran Nabi cerita tentang bawang. Tapi kalau kita nak sinonimkan dengan kehidupan kita yang hujung-hujung ni masih ada bau durian ni, kalau kita makan durian, elok-elok tak payah pergilah masjid. Dia akan mengganggu orang. Kita bimbang macam ni, ya, pergi-pergi, bau durian tengah solat, ada orang sendawa, bau durian. Semua dah kata, sudah nak makan durian. Tiba-tiba habis solat, imam kata, okey, jemaah sekalian, minta jangan bangun, kita nak tahu siapa makan durian. Sila mengaku. Semua tak mengaku. Semua diam, tak mengaku durian. Jadi imam kata, okey, tak apalah, semua tak mengaku. Semua tak boleh balik. Kita akan kuarantin seorang-seorang. Kita akan tapi seorang-seorang. Setiap orang keluarkan bau. Kita tahu. Kalau bau durian, bertanggungjawab. Jangan sampai majlis macam itulah. Dan gambarkan bahawa sensitif. Sensitif. Ada orang tak boleh makan durian, memang dia tak ada masalah. Tapi orang yang tak boleh makan durian, dia tak boleh. Dia bau pun rasa busuk dan sebagainya. Bau sebagainya. Jadi itu yang kita kena jaga. Kebersihan itu, mulut kita. Walaupun ada jenis orang yang memang dia jaga, dia gosok gigi dan sebagainya. Tapi benda dalam, makan dalam, dia keluar gas tu balik, dia akan berbau. Jadi kena jaga benda tu. Kalau kita rasa kita makan durian dan kita sendawa masih lagi rasa durian, elok-elok tak payah pergilah ke sebuah masjid, kerana dia boleh mengganggu ketenteraman dan kesejahteraan orang lain. Kita jaga orang lain, kena jaga betul-betul. Baik. Itu contoh yang digambarkan tentang menjaga dari sudut makan bawang, tapi kita reflektkan kepada makan durian. Sebab kita lah makan durian lah yang kita rasa bau yang kuat sangat. Kalau benda lain mungkin tak akan berbau sangat. Durian itu dia boleh membuatkan orang lain tidak selesa dengan kehidupan kita. Okay. Yang kedua orang yang merokok pun sama juga. Orang yang merokok pun sama juga. Walaupun rokok ni dah awal-awal dah difatwakan haram kan. Lama dah difatwakan haram, tapi still isap rokok juga. Mohon maaflah kepada ibu-ibu yang sekalian kalau ada yang terkena. Bab rokok ni, kalau dulu kita tengok zaman PKM sebelum ni, bahawa Dr. Zulkifli Ahmad itu memang dihadkan, kata kalau rokok di tempat yang sepatutnya itu 3 meter jauh, tempat makan 3 meter. Jadi itu satu kaedah untuk mengelakkan orang lain terkena. Rokok ni kalau orang yang rokok tegar, lain macam. Saya ingat ada dulu kenalan di kampung lah, arwah dah tu. Dia pekerja rumah batu. Dia kontraktor rumah. Dan gambarkan bahawa dia ni rokok tegar. Kalau tak isap rokok, dia tak boleh buat kerja. Dia isap rokok, buat kerja tu macam jakit api. Dia tak rokok, dia cucu api, dia buat kerja. Laju semua. Apa. Macam kita api. Macam kita api pakai batu. Masuk arang jalan. Tu cepat dia buat. Tetapi nak katakan dia perokok tegar. Sebab dia buat kerja dengan kapasiti yang dia laju dan dia merokok. Saya tengok kadang-kadang dia beli sekata rokok tu 2-3 hari habis. Dia katakan rokok tegar. Tapi di sini digambarkan bahawa sekiranya kita boleh mengelakkan rokok pun elakkanlah. Sebab ada kajian yang mengatakan bahawa yang merokok itu suami, tapi yang kena yang efek kesan itu kepada isteri dan juga anak-anak. Anak-anak tak merokok, isteri tak merokok, tapi bila kesan tengok kena kepada orang yang tak merokok. Okay? Baik. Kemudian digambarkan di sini tentang at-tuhur syatrul iman. Bersuci itu merupakan antara ciri-ciri keimanan. At-tuhur syatrul iman. Yang mana kita kena tahu bahawa bila kita nak menyucikan diri, kita kena tahu bahawa menyucikan diri itu satu yang rapat dan satu perkara yang berkaitan dengan keimanan. Keimanan. Maka bila mana kita merujuk pada keimanan, sudah tentu dia nak nampak bahawa kita ni buat sesuatu perkara itu, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pahala kepada kita berkaitan kebersihan. Sama itulah kita kata kita nak berwuduk dan sebagainya itu, kita kena solat, kita kena berwuduk dahulu dan sebagainya, tetapi nak gambarkan bahawa kebersihan itu sangat-sangat utama. Sangat-sangat utama. Okey. Kebersihan separuh daripada iman. Kemudian kita katakan bahawa bila kebersihan itu separuh iman, kita kena bersih daripada pakaian kita, bukan pakaian baru, pakaian bersih, yang selesa, yang mudah untuk kita bermuslim orang. Kalau contoh kita katakan kita nak solat, pergi solat di masjid dan sebagainya, berpakaian yang
bersih. Bukan bau, bersih. Di rumah pun sama juga. Orang lelaki pakaian yang bersih. Perempuan pakaian yang bersih. Kadang-kadang telekung Allah. Ini telekung kadang-kadang di R&R tu. Kalau tak ada orang yang nak bersihkan, ini rumah saya bagi tahu, rumah saya bagi tahu lah, kata Allah nak pakai tu geli saja. Sebab kan dia telekung perempuan kan bila kita pakai kan lepas ambil wuduk basah-basah, jadi dah macam bintik-bintik hitam dah keluar tu, macam melekit-lekit, melengah. Dan kata bahawa kebersihan tu sepatutnya orang yang sepatutnya bertanggungjawab itu kena sentiasa menyucikan kain telekung tu, sebab dia guna pakai oleh ramai orang. Kain pelikat orang lelaki pun sama jugalah. Allah, kadang-kadang pelikat tu macam dah kerah dah pelikat tu, tak ada orang basuh. Benda itu yang kita kena tengok balik, sudut pakaian tu. Pakaian bukan semestinya bau, tapi kadang-kadang yang bersih. Bersih. Sebab pakaian wasia bakal fatahir. Dan pakaianmu hendaklah engkau bersihkan. Kena bersihkan pakaian dalam kapasiti yang sebenar-benarnya lah. Sebab kita nak menyucikan diri, kita nak rasa macam selesa. Sebab ada setengah orang pakaian dia itu sekadar kata suci bersih begitu saja. Jadi bila suci begitu saja, maka tak sempat nak basuh, dia spray minyak wangi. Bila spray minyak wangi plus dengan bau busuk dia tu, dia bercantum, dia mengeluarkan bau yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Bau yang tidak menyenangkan. Sehingga ada satu kisah lah, ibu boy sekalian, orang foreigner, dia di negara luar, dia panas dan kering. Bila panas dan kering, baju dia tu tidak berbau. Dan bila dia pasang bukhara tu, bau asap tu, dia sedap, bau dia menyenangkan. Dia datang Malaysia, dia berpeluh. Peluh itu dia melekat dekat kain dan baju dia tu. Jadi bila dia pasang bukhara tu, bau peluh itu plus dengan bau asap yang tidak menyenangkan itu, dia menyebabkan bau yang sangat-sangat busuk. Saya satu kisah guru saya dulu, profesor dulu, dia mengajar kami dulu. Dalam kelas ada sama-sama dengan kawan-kawan daripada luar negara dan sebagainya. Kebetulan itu zaman musim panas yang panas sungguh. Kebiasaan tak ada isu. Sebab kawan-kawan foreigner ni dia memang dia berpeluh, tapi dia tidak memakai bauan yang kuat. Satu hari tu dia pakai mungkin baju itu dengan pakaian itu tidak kena. Dia masuk kelas pukul 3 petang, dekat dalam baju dia tu kita nampak berpeluh, dan dia mungkin spray minyak wangi yang kuat. Jadi berlawanan dengan bau dan peluh itu, dia mengeluarkan bau yang sangat-sangat teruk. Bau sangat-sangat teruk menyebabkan memang prof tu kata, tak boleh mengajar, dah macam pening kepala. Dah pening kepala. Jadi bila pening kepala itu, automatik kita katakan bau, tak boleh lah kata macam ni. Jadi lepas tu kita nasihat pada dia, Malaysia ni perbezaannya adalah cuaca ni tidak kena untuk pakai minyak wangi yang begitu. Jadi berkaitan pakaian, kena pastikan pakai itu adalah tepat dan tidak menyebabkan rasa terganggu orang lain. Sama juga dengan solat. Kalau kita nak solat tarawih kan, solat tarawih. Kadang-kadang solat tarawih itu pakaian yang tidak kena. Kalau kita bawa aircon, bawa kipas tu, dia tidak menjejaskan sangat. Tapi bila tempat yang lain, dia menjejaskan. Menjejaskan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang mana ia berbunyi, innakum qadimun ala ikhwanikum fa aslihu rihalakum wa aslihu libasakum hatta takunu ka'annakum syamatu fil nasi fa inna Allah la yuhibbul fuhsha wa la tafashuh. Okey. Maksudnya adalah kamu akan berjumpa dengan sahabat-sahabat kamu, maka perkemaskanlah peralatan dan pakaianmu hingga kamu dikenali di kalangan orang ramai. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada perkataan dan perbuatan yang keji dan keterlaluan. Gambaran di sini adalah, kalau kita jumpa kawan-kawan kita ni, maka perkemaskanlah peralatan dan pakaian kamu. Okay? Maka tak boleh kita katakan jumpa kawan-kawan keadaan selekan dan sebagainya. Sebab dia akan, kawan yang sepatutnya rapat akan menjauhi kita. Akan menjauhi kita. Jadi kita kena pastikan kita nak jumpa kawan-kawan dan sebagainya, wangi-wanginya lah. Jangan melampau sangat sekadar menyenangkan. Sekarang menyenangkan saja. Macam Allah kata, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang Allah
mengasihi orang yang banyak bertaubat, dan Allah mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Ya, Allah suka sangat orang yang sentiasa bersih dan sebagainya. Ya, baik. Kalau kita lihat kepada falsafah ataupun kita katakan fitrah kita manusia yang suka pada kebersihan ini, pertama sekali, bersuci itu adalah fitrah kita. Bersuci ini adalah fitrah kita. Kita ni perlu bersuci. Fitrah manusia ni perlu sentiasa keadaan bersih. Ya, walaupun ada orang yang tak bersih itu, Wallahualam lah. Ada orang yang suka rambut panjang berpuluh-puluh tahun tak potong dan sebagainya itu, Wallahualam. Tetapi kita nak gambarkan bahawa kita ni hikmahnya adalah Allah bila mana Allah letakkan kita ni supaya keadaan yang bersih, fitrah itu, maka kita akan sentiasa bersih. Akan sentiasa kemas dan sebagainya. Memuliakan manusia itu sebagaimana yang Allah letakkan akal untuk kita berfikir. Kemudian bila mana Allah memuliakan kita dan Allah akan mengangkat kita sebagai individu yang hebat disebabkan oleh akal kita yang Allah bagi ni untuk berfikir yang manakah yang baik, yang manakah tidak baik. Jadi bila mana Allah meletakkan satu tahap itu, maka itulah yang digambarkan bahawa kita ni lebih daripada makhluk-makhluk lain, lebih daripada binatang dan sebagainya. Jadi di keadaan begitulah kita perlu menjaga kebersihan dan sebagainya. Ini bukan cerita bab baru, ini bab kebersihan. Sebab itulah saya selalu bila mana ada kawan-kawan minta pandangan, minta nasihat tentang rumah-rumah miskin ni, saya kata bahawa miskin itu adalah Allah nak uji kita. Tapi jangan menyebabkan kalau miskin dia plus terus kotor. Jangan. Sebab ada tempat-tempat yang saya pergi, rumah-rumah yang kita kenal lah. Alhamdulillah, memang Allah uji dia dengan tidak berkemampuan untuk beli barang hebat. Tapi rumah tu sangat-sangat cantik. Dihias dengan kapasiti yang ringkas tetapi bersih, kemas saja. Rumah tu memang kita akuilah rumah yang dhaif dan sebagainya, tapi bersih. Tengok lamanya bersih, tengok tak ada rumput dan sebagainya. Memang dia bersih. Kita seronok, kata Allah, kenapa rasa macam indah. Walaupun kurang berkemampuan, indah sebab dia jaga kebersihan. Berbalik dengan tempat kita pergi kadang, kita tanya kenapa macam ni, kata saya tak ada duit, saya miskin. Ya betul, dia kata Allah uji kita tapi tidak memberikan kesan kepada kebersihan kita tu. Allah uji kita dengan kesan sedikit dalam bentuk kewangan tapi bukan dalam bentuk kebersihan. Belonggok semua. Saya kata kalau dekat tilam tu, tak tahulah kata-kata binatang apa yang dekat tilam dia tu. Sebab tilam dengan penuh dengan botol air, dengan makan-makan dan sebagainya, sangat-sangat menjijikkan lah. Saya ada satu kisah, saya pergi ke tempat, ini adalah orang pengajar Islam ni, pengajar Islam. Ada satu budak ni, dia duduk menumpang di sebuah rumah. Di rumah tu, dia buat mengajar lah, mengajar Quran dan sebagainya. Jadi saya kata okey tak masalah, tapi bila kita nak renovate rumah tu, dia katakan kita nak baik pulih sikit lantai dan sebagainya semua kan. Jadi kita nak minta keluarkan barang. Jadi dia macam teragak-agak nak benarkan kami masuk. Jadi kata tak apa, masuklah, kami nak tolong. Lebih bila dah kata 2-3 kali kami minta, dia pun benarkan. Masuk ya Allah. Nak pijak kaki tak boleh. Dekat situ dengan botol air, nasi bungkus, plastik-plastik yang lama-lama pun dekat situ, buka dalam peti ais dengan minuman yang tak tahu bila punya expired dah ada dalam peti ais tu berkulat. Macam mana dia boleh hidup dalam keadaan begitu? Penampilan baik, Allah keluar memang nampak smart dan sebagainya, tapi dalam mana Allah tak tahulah macam mana keadaan. Gambarkan manusia itu berbagai-bagai. Tapi kita kena sedar bahawa nak melihat secara mendalam manusia ini, kena lihat tuntutan fitrah itu yang mana Allah sukakan kepada kebersihan, bersuci itu. Dan bila mana kita memelihara kemuliaan itu, maka automatik Allah akan angkat kita punya martabat seorang manusia itu. Okay? Baik, jadi bila mana kita dah menjaga perkara-perkara tersebut, maka automatik dia akan menjaga kesihatan kita secara keseluruhannya. Kesihatan kita ni berpunca kepada kehidupan kita tu. Kalau rumah kita tu penuh bersawang, penuh dengan habuk, memang confirm lah mudah kena penyakit. Dan kalau rumah kita tu bersih, selalu suci rumah kita itu, selalu menyapu rumah kita itu, selalu buang sampah, sepatutnya itu rumah yang sepatutnya jadi syurga yang kita dah impikan atas dunia ni. Rumah kita ni satu tempat yang kita nak selesa, nak duduk dengan selesa. Okay? Walaupun kapasiti yang berbeza-beza lah. Bukan nak mewah tapi nak selesa. Okay? Maka itu benda yang perlu kita jaga. Sebab itulah kalau konteks kebersihan ini, kita lihat bahawa bagaimana kita kena jaga dari sudut
mandinya, sudut bersucinya, gosok gigi dan sebagainya. Itu benda yang rutin yang perlu kita buat. Jaga kebersihan tu. Cumanya adalah untuk kita jadikan istiqamah itu. Kadang-kadang orang boleh buat, kadang-kadang orang tak boleh buat. Uh, macam-macam lah gaya, macam-macam lah gaya. Kalau kita lihat anak-anak dekat universiti pun sama juga. Allah susah betul nak mandi pagi. Mandi hujung-hujung, tengah hari, mandi sekali sehari. Mandi tengah hari, mandi esok tengah hari balik. Sekali sehari mandi. Bukan kata jimat air, tapi jadi pemalas. Rumah kotor dan sebagainya. Itu antara benda-benda yang tidak diasah daripada awal, dia akan berterusan. Jati diri pun tidak baik, menyebabkan dia rasa mula malas dan sebagainya. Baik. Secara ringkasnya adalah, kita nak cerita di sini, ada 9 hadis yang diceritakan tentang kebersihan. Yang mana perlu untuk kita titipkan, yang untuk kita renungkan, supaya bila mana kita berhadapan dengan kebersihan ini, dalilnya dah ada. Gambaran yang dah ada. Pertama sekali, kebersihan sebahagian daripada iman. Seperti hadis yang telah saya sebutkan tadi, at-tuhur syatrul iman. Kesucian itu adalah setengah daripada iman. Maka perlu untuk kita sentiasa menjaga kebersihan supaya kebersihan itu akan memberikan impak dan kesan kepada kita. Yang keduanya, Islam dibangunkan atas kebersihan. Islam itu dibangunkan di atas kebersihan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha menyebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu dibangun berasaskan kebersihan. Kebersihan macam mana? Kebersihan diri kita, kebersihan tempat kediaman kita dan sebagainya. Kalau kita pergi ke sebuah rumah kawan kita, rumah saudara kita, rumah cantik, landscape cantik, Masya Allah, bukan sampai tu dengan berkilat pagar, dengan landscape dan sebagainya, masuk dalam dengan keadaan yang cukup-cukup menyenangkan. Cuba pergi tandas dia. Kalau pergi tandas okey, boleh okey keseluruhan. Tapi kalau pergi tandas KO, memang KO lah. Jadi kita kena tengok. Itu bukan kita nak kata apa, sebab perkara menjadi KPI utama, di mana kita pergi ke satu tempat, tengok tandasnya. Sama dengan masjid, sama dengan surau. Pergi surau, kalau surau itu cantik tandasnya, maka insya-Allah dia akan cantik keseluruhannya, dia akan cantik dari sudut pentadbirannya. Tapi kalau pergi tandas KO, maka walaupun depan itu pengurusi ke, presiden ke, cantik pakaiannya, memang dia akan menyebabkan ini bukan satu level yang baik untuk diterjemahkan sebagai orang yang hebat. Okay? Jadi Islam itu dibangunkan di atas kebersihan. Nak bersihnya kehidupan kita itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata, untuk membersihkan segala sesuatu itu perlu Allah meletakkan Islam di hadapan. Sebagaimana dalam hadis, iaitu tanazzafu bikulli ma istata'tum. Fa inna Allah Ta'ala bani Islamu 'ala an-nadhafati wa lan yadkhul al-jannata illa kullu nadhifin. Bersihkanlah segala sesuatu semampu yang kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangunkan Islam itu di atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk syurga kecuali setiap yang bersih. Maka kebersihan itu bukan sekadar di luar sahaja, tapi dalaman kita ni. Bersih luar dan dalaman. Dan Allah bagi tahu bahawa tidak akan masuk syurga orang yang tidak bersih. Maka yang akan masuk syurga itu semua orang mesti bersih. Bersih luar, bersih dalam. Jadi kalau orang yang hati tak bersih pun sama juga, dia tak akan masuk syurga. Walaupun luar nampak cantik, tapi hati tak bersih, tidak akan masuk syurga. Dan gambarkan bahawa kedudukan kita ini perlu sentiasa kebersihan. Dan juga pahala bagi orang yang menjaga kebersihan. Pahala bagi orang yang menjaga kebersihan yang ketiga tu. Iaitu sebagaimana yang telah digambarkan dalam satu hadis, iaitu marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariq. Faqala wallahi la unahina ala hadha 'an al-muslimin la yu'adhihim fa adkhil al-jannah. Ada seorang lelaki yang membuang dahan pokok yang menghalangi jalan. Lalu dia berkata, demi Allah, aku akan singkirkan dahan ini agar tidak mengganggu dan menyakiti kaum muslimin. Maka Allah pun memasukkannya ke dalam syurga. Dia katakan, pahala bagi orang yang kebersihan tu. Dia kata dia bukan buat apa pun, dia membuang ranting-ranting yang menghalang laluan. Memang Allah Subhanahu Wa Taala direct bagi tahu bahawa Allah akan masukkan dalam syurga. Sebagai contohlah kita katakan, kita tengok dekat highway, ada tair lori pecah dan sebagainya, tengok ada abang rider dan sebagainya, tolong buang, tarik balik. Itu satu perkara yang mulia, satu akhlak yang mulia. Jadi bila mana kita buat perkara tersebut, kita mungkin tak sempat nak buat. Sedangkan kita terbawa kereta sebagainya, bila tengok ada orang buat,
doalah kepada dia, Allah memudahkanlah urusannya ya Allah. Doalah. Sebab kita tahu bahawa mungkin dengan sebab dia buat perkara itu, Allah memudahkan segala urusan-urusannya di akhirat kelak. Sebab bukan senang Allah nak cetuskan hati, nak jentik hati tu untuk buang perkara-perkara tersebut. Nak tarik, dan kadang bahaya tu. Kita laju sebagainya, nak tarik dia punya sampah sarap atau dia punya cibisan-cibisan tayar, lori pecah tu, tarik keluar dan sebagainya. Jadi itu antara benda kena buat. Mungkin kita pergi langgar sekali tak, kita yang tolong, kata contoh tolong pelanggan kenderaan dan sebagainya supaya mudahkan urusan orang nak membantu menjaga kebersihan tersebut. Baik, yang ketiga, yang keempat. Yang keempat adalah Allah menyukai tempat yang bersih. Allah menyukai tempat yang bersih. Allah sangat suka pada tempat yang tenang, tempat yang baik. Sebab tu Allah tidak suka kita duduk dalam tandas walaupun tandas itu bersih. Oh, tak apalah, kita tandas kita memang tip-top, cantik sungguh tandas ni. Tak boleh walaupun tempat itu bersih. Sebab apa? Tempat itu tempat kita membuang. Tapi tanah itu kena bersih juga. Tanah itu kena bersih, tetapi tidak maksud kita kena duduk tanah itu lama-lama lah. Contoh kita katakan tempat rumah kita ni, ruang tamu kita bersih, bilik tidur kita bersih, jadi kita sentiasa bersih, tidak bersepah-sepah dan sebagainya. Itu tanda kita ni bahawa mengikut apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala sukakan. Itu Allah suka kebersihan. Pada satu kisah tu, kalau contoh tuan-tuan pernah pergi ke pavilion. Pavilion itu tempat yang mahal lah, kita katakan mahal lah. Di situ kalau nak sewa adalah dalam RM2,000 satu malam, RM2,500 satu malam. Tapi nak katakan besar sungguh, dia punya tandas cantik sungguh. Jadi nak katakan sekarang ni kalau kita nak comparekan dengan dulu, tandas dulu, tandas sekarang memang cantik semua sekali. Sampaikan nak cebok pun dah tak reti dah macam mana nak buat. Macam tu dekat Melaka, dataran Melaka tu, saya bawa balik daripada Melaka sebelum ni, pusing ke sana, ada urusan, singgah di dataran Melaka tu. Tandas memang cantik, tandas baru lebih. Tetapi tandas itu terlalu canggih. Bila tandas terlalu canggih, sampaikan acik-acik yang mak-mak kita, ayah kita tak pandai nak guna. Sampai-sampai telah buang pipe tak ada. Mana nak pipe nak buka ni? Habis pipe itu, dia buka daripada dalam. Dalam itu pancuk keluar. Pancuk tu ke atas. Bila pancuk tu ke atas, jadi dia tak biasa. Keluar surah makcik, basah kuyuk baju. Kumpul-kumpul ni, habis lah. Keluar kedua, basah seluar, basah kain dan sebagainya. Jadi menyebabkan nak canggih sangat tapi tidak kena pada tempatnya. Orang datang itu orang biasa-biasa, orang kampung-kampung, tak biasa guna yang canggih-canggih ni. Jadi kalau boleh, kita ni orang untuk keselesaan di luar, buatlah yang semampu boleh. Orang kita ni selonang dengan pipe tandas itu, ada pipe air untuk cebok dan semua. Itu keedahnya. Kalau keluar bawah itu, pulah tembul, ada pancuk terus. Itu sukar untuk bersih. Kalau orang yang biasa, tak apa. Orang tak biasa, basah habis kulit baju ni. Jadi itu benda yang kita kena usahakan perkara-perkara itu berlaku. Dia bukan sekadar buat tu sekadar-sekadar, tapi buat itu untuk kemaslahatan ummah. Orang nak pergi buang air dan sebagainya itu, dia tengok pada keadaan tersebut. Okay? Jadi Allah suka tempat yang bersih. Tapi tandas itu kena bersih juga. Bukan dalam tu lama-lama, tapi sekadar untuk kita merasai kebersihan itu. Kemudian Nabi SAW menganjurkan juga kebersihan halaman. At-tahiru afniyatakum. Fa'inal yahuda la tahiru afniyataha. Yang mana bersihkanlah halaman kamu kerana sesungguhnya orang Yahudi tidak membersihkan halaman dia. Bersih halaman tu. Orang Yahudi tidak bersihkan halaman. Allah alam keadaan orang Yahudi tu macam mana. Tapi kita kena bersihkan halaman kita. Buang semak-semak sampah di depan rumah kita tu. Kalau ada sampah-sampah, buang-buangkanlah, bersih-bersihkanlah supaya nampak ceria. Nak menggambarkan bahawa orang Islam itu orang yang pembersih, bukan orang yang pengotor. Okay? Kita kena senantiasa bersihkan tempat-tempat tersebut. Kerana bila tempat itu bersih, maka dia akan menyenangkan hati kita. Yang keenam, itu menjaga kebersihan tempat ibadah. Tempat ibadah pun sama juga. Nabi bagi tahu amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibunyanil masajid fi duwar wa amara an tunazzifa wa tatayyiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangunkan masjid di perkampungan, memerintahkan untuk membersihkannya dan mewangikan. Nabi suruh buat masjid, sama-sama Nabi suruh bersih dan Nabi suruh kasih wangi. Jadi kalau kita ni
ada di antara kita yang jadi JK masjid ke, jadi pembantu masjid ke, pastikan kita buat seikhlas yang mungkin untuk menyucikan masjid atau surau kita itu. Walaupun dengan mungkin bayaran tak setimpal, tapi usaha kita tu. Sebab sangat-sangat penting kita nak menjaga tempat ibadah ni. Tempat ibadah kena jaga sebenar-benar sebaik-baik mungkin. Okay? Kerana saya ingat di surau saya memang kita tidak latih ramai untuk siap. Latih seorang itu siap. Seorang latih itu siap. Tapi kita bayar dengan harga yang agak tinggi. Dan dia ni memang khidmat dia di surau. Dia suka buat di surau. Dia vacuum, dia potong pokok, trim pokok dan sebagainya. Jadi, bila khidmat dia banyak di surau, memang orang datang, berapa orang untuk siap jaga surau ni. Cantik surau ni. Seorang je. Betul dia buat. Untuk siap kami ni pelik sikit. Dia tak buat ketika mana orang ada. Begitu. Tuan-tuan nak tengok dia buat kerja, tayang ramai tak ada. Sebab dia tak suka. Bila mana dia buat kerja ni, orang tengok, orang puji-puji tak suka. Rupil lagi lah. Dia buat kerja time malam. Time petang orang tak ada. Lepas solat, habis solat semua sekali orang dah balik, baru dia buat kerja. Kadang-kadang dia tak boleh tidur malam, dia potong pokok malam, dia trim pokok malam di kawasan surau tu cerah dan sebagainya. Kadang-kadang kita lihat pukul 1 pagi, 2 pagi, kadang-kadang saya balik pusing ke surau tu, motor ada, ni pasti ni tu dia ada ni. Memang dia potong pokok, dia trim pokok pukul 1 pagi. Memang orang kata kalau orang tak biasa lari, dia katakan dia ni suka bersemak di surau. Dia katakan dia seronok melihat surau tu bersih. Tempat ibadah itu sangat-sangat bersih, dia seronok. Jadi, kita pun sama kalau kita ada kapasiti yang boleh untuk kita membantu tempat ibadah itu, maka kita sama-sama lah menolong supaya tempat ibadah itu cantik dan mudah untuk kita datang dan sebagainya. Okay? Dan kemudian yang ketujuh iaitu kebersihan diri ketika mana kita nak solat. Maka kita pun sama sebelum kita nak solat, kita kena pakai wangi-wangian dan sebagainya. Kena pakai wangi-wangi dan sebagainya supaya bila mana kita nak pergi solat itu keadaan yang selesa. Berpakai wangi-wangi ni bukan maksudnya kita spray habis betul, spray habis. Tidak, kita berpakai wangi-wangi ni sekadar merasai kewangian itu dan tidak berlebih-lebihan. Dan kita disunahkan di mana kita pakai minyak wangi, kita sedekahkan ke tepi tu, sunat. Tapi kalau orang tepi tu tak boleh pakai minyak wangi, jangan paksa je pakai. Tak pakai tak boleh, sunnah. Jangan sampai begitu, sial orang tepi tu. Orang tepi tu, dia allergic minyak wangi, pakai pening. Ataupun pasal tumbang kat situ. Jadi kita katakan bahawa pakai biar berpadas-padas sahaja, jangan terlalu kuat sangat. Ada satu minyak wangi tu, saya ingat semasuk ke surau saya tu, bau macam pelik. Kata, ada orang meninggal kali ni. Tapi tak ada pula van jenazah kat dalam garaj lagi. Baunya macam bau jenazah. Kata, lepas tu saya masuk bilik imam tu, kata ada minyak wangi bau, ada minyak wangi baru bagi ni. Kata, minyak wangi ni lain macam bau dia. Bau jenazah ni. Lepas tu kita tengok, dia bau dia macam tu. Bukan bau air bawah, tapi bau dia tu bau yang bau jenazah. Macam kau baru sikit-sikit. Kata, lain macam tak pakai minyak wangi ni. Boleh try juga. Tapi tak boleh pakai lah. Kata dia bau dia tu tidak menyenangkan orang. Saya tak pakai minyak wangi ni, sorok lah. Sebab minyak wangi tu menyebabkan orang rasa macam lain panik sikit. Sebab orang bila mana dia bau macam tu, orang tak selesa. Ambil yang selesa. Okay. Kemudian, menjaga tubuh badan kita, kebersihan tubuh badan kita, iaitu tengok rambut kita, kalau lelaki lah, rambut kena rapi dan sebagainya. Okay. Kemudian, kita kena pastikan badan kita ni tak ada nampak daki-daki dan sebagainya. Kuku kena potong. Jadi nampak kebersihan situlah. Kalau suka orang panjang tak ada masalah, kalau lelaki lah. Perempuan pun sama. Pastikan kuku itu bersih dan sebagainya. Itulah menampakkan kebersihan kita tu. Okay? Jadi kalau orang lelaki janggut ke misai dengan trim dan sebagainya, tidak ni. Bersambung habis. Misai bersambung, janggut bersambung dengan saibin habis, masuk dalam hidung, makan rukin habis. Jadi kita nak pastikan benda-benda itu kita jagalah. Okay? Kemudian yang terakhir iaitu anjuran untuk kita ni sentiasa bersugilah. Kesemuanya kita sentiasa bersugi, kena gosok gigi dan sebagainya. Okay? Jadi gosok gigi ini perkara yang perlu kita laksanakan lah. Perlu kita laksanakan, perlu kita sentiasa buat. Jangan buat, kita kena sentiasa buat. Sebagaimana yang telah diajukan, kalau sunnah itu kita kena bersiwak tu, tapi kalau kita tak nak bersiwak, kita gosok gigi macam biasa pun tak ada masalah. Okay? Sebab dia ada sunnah yang untuk kita menjaga mulut kita ni sentiasa mengeluarkan bau sebab kita makan. Kita makan, dia mengeluarkan bau. Kalau kita tak makan pun, dia akan mengeluarkan bau. Jadi itu antara benda-benda yang kita kena tengok. Konsepnya lah tadi, berkaitan dengan pertama adalah
nilai kita, nilai alam sekitar kepada kita, yang kita pecah pada dua, satu alam sekitar yang umum dan satu lagi alam sekitar yang merujuk pada diri kita, iaitu kebersihan. Okay? Jadi yang umum itu kita jaga dari sudut fasiliti kita, rumah kita dan sebagainya, supaya kita ni sebenarnya dengan alam sekitar itu tidak membuang sampah dan sebagainya. Yang kedua, kebersihan itu yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dapat ini, sedikit perkongsian pada pagi ini, kita dapat amalkan dan kita dapat sampaikan. Mudah-mudahan kehidupan kita dalam keadaan yang bersih, dan kita ni sebagaimana Allah berikan tumpuan kepada kita, amanah kepada kita untuk kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, memakmurkan bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka kita jagalah bumi kita dengan sebaik mungkin, dan bersama jagalah kebersihan, kerana kebersihan itu supaya beriman, dan kebersihan itulah yang dapat membimbing kita ke arah kebaikan. Wallahu ta'ala alam, apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada kalimah hadis dan aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka kepada persoalan insya-Allah. Ya, okey Ustaz, buka soalan bagi yang ingin bertanya soal kemusykilan, silakan. Puan Haizan angkat tangan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya Assalamualaikum. sikit je. Tak banyak. Saya jiran saya dari rumah saya, dia pintu nombor 3 lah dari rumah saya. Benda ni dah lama tapi saya tak berani nak cakap. Dia hari-hari buang tai kucing depan rumah saya. Depan rumah saya tu Allah. halaman. Lepas tu di sebelah halaman tu ada longkang besar. Jadi dia tuntung depan rumah saya. Jadi berbaulah tala ke rumah saya. Anak saya bising, "Mak kenapa mak orang ni?" Saya kata kalau awak berani awak pergilah tanya dia, cakap jangan buang dekat rumah kita. Pasal rumah dia pun longkang juga, tapi kenapa dia buang depan rumah saya betul-betul. Jadi orang sebelah pun buang situ juga. Tapi yang sebelah saya beranilah sound. Sebab dia budak lagi, muda kan. Yang ini sama, lebih kurang sama dengan saya. Saya tak beranilah. Semua orang dah bersara-bersara belaka. Macam mana tu, patut cakap ke atau tak patut? Saya minta pendapat Ustaz. Okey, baik. Terima kasih Puan Haizan. Sepatutnya kita bagi tahu dia. Kita kena bagi tahu dia, kita kena, sebab kita ni kalau kita duk bercakap-cakap belakang, dia tak akan menyelesaikan masalah. Mungkin dia tidak memahami kedudukan kita, dia kata tak apalah, ya orang depan pun duduk diam je, orang sebelah duduk diam je, tak apalah, kita buang lah. Jadi kalau boleh kita tak nak kita ni bersangka buruk dan kita sentiasa meletakkan rasa tak seronok dengan dia tu. Seeloknya jumpa. Maksudnya kita jumpa tu jangan kita kata jumpa dekat keadaan kita nak bergaduh. Kita jumpa dekat keadaan kita tenang. Kalau kita jumpa keadaan kita marah, tak boleh. Cari masa yang kita tenang, dia pun nampak dia tenang, nampak kita dengan borak-borak dan sebagainya. Contohlah kita katakan kita buat kuih-kuih sikit ke apa ke, jumpa kata, "Ni akak dah buat kuih sikit ni, ambil lah." Kata, "Oh lah, borak-borak yang biasa dahulu." Mungkin hujung-hujung tu beritahu, "Oh kucing banyak rumah oh banyak, pekor sekian. Oh ni lah akak nak tanya, rumah akak tu memang banyak tak kucing, tak tahulah siapa yang buang." Mungkin kita tahulah dia buang, tapi kita cuba nak ubah cara kita nak tegur dia tu. Tak tahulah siapa yang buang kat depan tu, tapi tu letak selesa lah. Kalau nama siapa tadi tu, kalau ada siapa yang buang tu, boleh tak tegur dia jangan buang kat rumah akak. Akak pun dah tak sanggup lah nak buang tak kucing. Kita tegur tu bukan rujuk pada dia, kita rujuk pada orang lain. Itu salah teknik dia. Maksudnya kita tahu bahawa dia buat, tapi kita buat tak tahu. Tak boleh tak? Itu cara kita nak bercakap dengan dia lah. Boleh tak kalau akak ke adik ke jumpa dengan orang yang buang tak kucing rumah ni, bagi tahu kat dia jangan buang kat sini, sebab saya tak boleh lah buang tak kucing ni. So, kita cuba cakap begitu. Mungkin dengan cara begitu dia sedarlah apa dia buat tu tak betul. Tapi kalau dia bilang, akak lah buang, kenapa salah ke? Kalau salah begitu, dia nak cari gaduh lah. Kalau begitu kita kena guna teknik lain pula. Kaedah lain pula. Teguran-teguran itu ada banyak kaedah dia, tapi bermula dengan kaedah yang paling lembut sekali. Jadi paling lembut tu bagi tahu bahawa sekian supaya dia tahu bahawa apa dia buat itu salah. Salah. Kalau melampau sangat dia pun nak cari gaduh sebagainya, kita buat cara kasar lah. Cara kasar macam mana? Report polis ya. Itu cara kasar sungguh lah. Sebab ada orang buat begitu. Sebab kawasan saya dulu sesama Melayu je. Tapi bergaduh buat kucing ni sampai report polis. Polis datang kata, ada orang report pasal kucing. Kami datang, bila report sampai kami datang. Dia apa kena buat? Dah sihat jugalah. Tapi sebabkan ada orang yang berautoriti, pihak berkuasa datang, jadi dia pun slow sikit lah.
Tapi kalau benda itu sampai begitu tak seronok lah. Kita hidup berjiran ni tak seronok lah sampai begitu sekali kan. Kalau boleh selesaikan dalam keadaan yang baik, kita cuba selesaikan dalam keadaan yang baik. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Masalahnya Ustaz daripada tahun 2002 sampai ke hari ini. Itulah Lama masalahnya. sangat tu. Lama. Lepas tu dia tu pula tempat saya belajar membaca Al-Quran, Ustazah. Puan Haizan dah pernah jumpa dia ke? Ada bagi tahu pasal ni? Saya tak pernah lah, saya cuma cakap kucing dia berak dalam pasu saya ada. Dalam rumah saya memang kucing dia je yang berak. Dia banyak kucing. Kucing saya ada seekor tapi bukan saya punya, cucu saya punya. Tapi saya punya duduk dalam kandang. Tak keluar. Masuk dalam rumah Puan Haizan je. kena bagi tahu dia jugalah secara personal, tu kena bincang dengan dia macam tu Ya, lah. saya kena bagi tahu Kalau dengan suami berlanjutan tu, dia. kena bagi tahu jugalah kalau kita berlanjutan tu. Lama dah. Jadi saya ni boleh sabar anak saya ni, orang muda tahulah anak saya ni bebel. Saya marahlah anak saya, janganlah gitu. Kalau awak berani pergilah cakap. Saya kata, dia tak berani, mak lah disuruh. Nantilah saya akan cakap, saya cakap dengan suami dia. Ya, Suami dia pun betul. sama kerja dengan saya. Itulah saya berani lah nak cakap. Terima Betul. kasih Ustaz ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okay, baik. Okey, dalam penyelesaian adalah kita terus terang sebenarnya. Dan Alhamdulillah, jazakallah khair al-fadhil Ustaz Dr. Khair Ashraf atas kesudian berkongsi ilmu dan pencerahan cukup jelas sekali mengenai nilai alam sekitar kepada umat akhir zaman ini. Dan selain beribadat kepada Allah, manusia juga adalah sebagai khalifah di bumi ini, yang mana alam sekitar adalah tempat ujian bagi manusia. Kita adalah diberi kebebasan untuk menggunakannya demi meneruskan kehidupan ini. Hak manusia untuk menguasai alam sekitar adalah memakmurkan sumber-sumbernya dan bukan menggunakan sumber dengan rakus sehingga ianya mengalami kerencatan yang serius yang boleh merendahkan kualiti kehidupan, termasuklah juga kehidupan manusia itu sendiri. Dan semoga ianya memberikan sedikit sebanyak kefahaman buat kita semua. Dan terus sekali lagi istiqamah dalam majlis ini, kuliah duha seterusnya bersama-sama dengan Ustaz Lah Iraqi. Ustaz, kita tangguhkan dulu Ustaz ya dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua hadir pada pagi ini. InsyaAllah kita tangguh dulu pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Lilladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.